Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. So, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu kali ini, anda yang berada di Facebook saya ke, di Telegram ke, di semua social media. Of course saya menganggap anda semua adalah sahabat-sahabat saya insya-Allah, dan kita sama-sama nak bantu anda. Saya tahu ramai yang mungkin sedang tertekan kan dalam keadaan PKP yang masih lagi tak ada expired date, sentiasa renew kan, dan baru ni pula kita diumumkan pula dengan total lockdown. Jadi ramai orang yang bukan sekadar lock kena duduk di rumah, tetapi ramai juga di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya anda peniaga-peniaga yang juga rasa down kan. Kenapakah aku diuji? Kenapakah berlaku wabak yang maha dahsyat yang saya kira kita tak pernah jumpa lah wabak macam ni kan. Kalau mungkin anda generasi yang lahir tahun 70-an, 80-an, mungkin kita tak pernah berjumpa. Tetapi adakah ini sebagai satu bala ke benda ni? Adakah ini ujian yang takkan berhenti? Jadi untuk menjawab persoalan-persoalan sebelum kita menjejaskan iman kita, maklumlah tuan-tuan, kita ni puan-puan, kita adalah orang Islam. Kita nak kembali kepada jalan Allah, berniaga juga. Tapi dalam masa yang sama, tidak lupa kepada Yang Maha Esa, kepada Yang Maha Berkuasa dalam memberikan kita ni rezeki, sale banyak ke, sale sedikit. Kau boleh pandai berniaga ke, kau tak pandai berniaga. Semua dengan izinnya. Maka kalau berlaku wabak COVID pula, adakah ini sebagai bala pada kita? Sebab ini berlaku dengan keizinan darinya. Jadi untuk mengulas topik ini, kali ini kami membawakan seorang lagi tokoh. Seorang ustaz yang sangat alim pada ilmunya. Berpengalaman menyampaikan. Saya tengoklah TV mana dia tak keluar. TV3, TV Hijrah, TV9, majalah. Di Astro, banyak lagi dan alhamdulillah dengan pengalaman beliau saya nampak dia belajar daripada Syria sehingga ke Mesir, sehingga mendapat master dan juga doktor falsafah syariah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya tanpa membuang masa nak menjemput kepada beliau, tapi pastikan anda dah like, anda komen, dan tolong tag kawan-kawan kita yang mungkin tak perasan kita ada segmen Aku Kaya Beriman pada hari ini. Tolong tag mereka, tolong juga share kan. Tekan butang share tu je kat bawah tu. Banyak kali ustaz-ustaz pesan, dia kata kita kalau kongsi benda baik, selagi mana orang tengok, selagi itulah insya-Allah dapat dia punya sedikit pahala, dapat keberkatannya kat situ, insya-Allah. Terima kasih kepada anda yang dah komen dengan tag kawan-kawan dia. Terima kasih juga kepada anda share. Saya tanpa membuang masa ingin menjemput Al-Ustaz Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Najib atas perkongsian yang walaupun sikit saya dapat banyak juga ilmu tadi tu. Kata-kata semangat di musim PKP. Sekali lagi, Assalamualaikum Ustaz. Salam sejahtera Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya rasa berbangga ini sebab dapat bercakap dengan Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya pun selalu menonton Tuan Haji Najib dalam Facebook, dalam Instagramnya yang begitu aktif, yang selalu bila saya tengok tu saya jadi semangat sebagai orang Islam nak mencari rezeki atas muka bumi ini. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat pada hari ini, ujian Allah Subhanahu Wa Taala di musim PKP ni luar biasa. Dia bukan saja melibatkan orang atas, tetapi orang bawah pun banyak masalah dia. Bahkan kumpulan B40 kali kita lihat kali ni Ustaz kan, dia melibatkan daripada tak kira segenap manusia, semuanya memang daripada kalau dulu kita mungkin hanya melibatkan satu negara, tapi seluruh dunia Ustaz, haji tak boleh nak buat, umrahnya tak boleh nak pergi kan, dan saya rasa saya kira sangat mengganggu urusan manusia. Dan Ustaz sendiri pun apa pendapat Ustaz tentang apa yang sedang berlaku sekarang ni lah Ustaz?
Baik, kalau lihat kepada apa yang berlaku pada hari ini, ia merupakan satu ujian lah sebenarnya. Bahawa kita ni jangan lalai. Dulu kita bangga dengan 4IR, kan? Apa revolusi teknologi yang menggantikan manusia. Wow, kita bangga itu, kita bangga ini, macam-macam kita bangga. Kita bangga dengan teknologi kita. Kita bangga dengan kita punya kita punya prasarana. Kita bangga dengan itu dan ini, masya-Allah. Tetapi mereka lupa Allah yang bagi pinjam. Sekarang ni Allah nak ajar kita, Allah tarik balik tau. Tapi Allah tak tarik dengan apa tau? Allah tak tarik dengan tsunami. Itulah Ustaz, Tsunami Alhamdulillah. kalau di Aceh, tsunami berlaku di Aceh, hanya di Aceh. Di Jepun. Tapi ini Allah hantar makhluk tak nampak yang dinamakan COVID-19. Bayangkan satu dunia lockdown, bukannya Malaysia saja. Satu dunia lumpuh. Jadi maknanya Allah kata, aku lebih hebat daripada kamu wahai manusia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu rasa kamu hebat, tapi sebenarnya Allah lagi hebat. Jadi apa yang berlaku hari ni Allah nak ajar kita sebenarnya. Nak ajar Betul, saya, nak ajar Tuan Haji Najib, nak ajar semua follower-follower Tuan Haji Najib. Yang mereka ini sedang bisnes, sedang meningkat naik. Ada yang memang dah naik pun diorang dah jadi stres. Sebab apa? Sebab dugaan yang luar jangkaan. Macam saudara Najib sebut tadi, PKP, lepas tu PKPB, PKPP, lepas tu PKPK sendirilah. Tak tahu apa nak cakap lagi lah. Kadang-kadang Ustaz dah habis fikir Sebab dah apa? apakah yang berlaku ni. Betul. Jadi maknanya jangan kita putus asa sebab Allah dah bagi tahu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Allah nak ajar kita orang yang sabar. Semua orang diuji ni, Allah nak ajar kita tengok sejauh mana kita punya sabar ni. Kesabaran kita ni tuan-tuan membuat kalau kita tak, orang kata apa, kita tak didik, kita takkan berjaya. Jadi itu sebabnya saya nak kongsi dengan semua bahawa orang kata apa yang berlaku ini pastinya ada dugaan dan Allah nak ajar sesuatu kepada kita dan kena sentiasa positif dengan Allah. Bila kita positif, jangan risau, bisnes pun akan berjaya. Baik Ustaz, kebanyakan sebab kadang-kadang ni Ustaz kita ni berniaga dalam era Ustaz sebelum ni 4G, lepas tu katanya nak pergi 5G, macam-macam AI kan, macam-macam AR, macam-macam benda kejanggihan teknologi sehingga kadang-kadang manusia ni mengeluarkan kenyataan seperti dia Tuhan. Inilah yang orang kata macam Fir'aun moden. Dah hebat sangat rasa macam dialah menentukan. Dan saya alang-alang ni Ustaz, kita nak follower kita mungkin kita nak pelihara iman kita. Sebab berniaga atas berkat kasih sayang Allah Ta'ala juga sebenarnya. Kalau dia nak bagi kita rezeki, dia bagi. Kalau dia tak nak bagi, maka dia boleh tarik secepat yang boleh. Sepantas mungkin berapa saat je. Saya nak tanya Ustaz lah, supaya kita dapat sama-sama pelihara iman kita, akidah kita, kepercayaan kita, kebergantungan pada Allah. So ramai di kalangan follower ni dia tanya, kenapa kan Allah Ta'ala beritahu, dia sampaikan mesej kalau dia sayangkan seseorang hamba, dia akan uji hamba tu. Dan saya nak tanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi satu jawapan yang konkret. Kenapa Ustaz? Kenapa Allah Ta'ala menguji manusia ni Ustaz? Apakah sebenarnya di sebalik ujian tu, apa sebenarnya yang kita boleh nampak perspektif kita sebagai seorang hambanya Ustaz? Dipersilakan Ustaz. Okey. Menarik soalan daripada saudara Najib tadi, agar kita dapat manfaat daripada ujian ini. Kita kena ingat bahawa apabila Allah bagi satu ujian, Allah nak mendidik kita banyak perkara. Dia bukan nak didik kita untuk sabar semata-mata, tetapi kita kena belajar daripada ujian ini laluan lain untuk kita berjaya. Ada orang dia dah tak boleh nak bisnes secara fizikal, tetapi dia boleh bisnes secara online.
Berapa ramai yang menjadi jutawan sekelip mata masa musim PKP? Bak kata saudara Sadok lah, apa ni, Najib Sadok, mana ada orang musim PKP ni kadang-kadang kalau kita pandai, kita bijak, kita mengambil peluang, sebenarnya Allah nak ajar sesuatu yang baru kepada kita. Perasan tak masa PKP pertama? Tiba-tiba ramai yang kreatif Ustaz time PKP ni. Betul. Masa PKP pertama, mana ada orang reti mula-mula tu nak buat live online, nak bercakap macam ni, nak buat Zoom lah, nak buat Meet Google Meet lah sebagainya. Tetapi hari ni semua orang dah pandai. Orang tua pun dah pandai dah. Nampak tak? Itu satu. Nombor dua, dia mengajar kita ini untuk survive, untuk hidup. Tu sebabnya kita belajar Allah bagi musibah ni untuk kita survive. Allah bagi musibah pada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Bukan saja-saja untuk survive. Survive ni bahasa Melayu dia panggil untuk mengharungi kehidupan. Otak ni kena bercabang. Bak kata saudara Najib, daripada awal kita ni bila PKP jangan negatif, jangan negatif. Bila berlaku PKP ni positif. Berapa ramai yang jadi jutawan masa PKP? Dia tak jual mask, dia tak jual hand sanitizer. Tetapi dia jual nasi lemak, dia boleh jadi jutawan. Macam mana tu? Nasi lemak online. Online. Dulu dia hanya boleh jual dalam kawasan dia je. Sekarang dia dah boleh jual luar kawasan. Nampak tak? Jadi orang boleh kaya dengan nasi lemak. Tapi nasi lemak mesti kena sedap lah. Bak kata saudara Najib, bila buat nasi lemak tu biar betul-betul sedap. Ini kau buat je nasi lemak tu tak rasa apa. Buat apa nama kari pap oksigen, apa cerita ni? Macam mana nak berjaya? Kari pap dia boleh teropong Singapura Ustaz. Singapura boleh nampak. Itulah pasal. Jadi tu sebabnya kita nak berjaya ni kita kena positif pertama. Musim PKP ni dia mengajar kita positif. Saya saudara Najib, untuk pengetahuan semua yang menonton dan juga pengikut-pengikut ataupun followers saudara Najib dan juga followers saya dekat Instagram atau Facebook. Saya tuan-tuan dan puan, saya tak bercakap kosong. Saya antara orang yang aktif memperjuangkan ekonomi orang Melayu Islam. Umumnya orang Islam. Tuan-tuan, kalau saya cakap, saya sokong produk orang Islam. Saya nak tengok orang Islam kaya. Macam saudara Najib, tengok alhamdulillah bisnes dia berjaya naikkan orang-orang lain. Dr. Azizan, saya dah lama dengan beliau. Dr. Azizan ni, dia memang berjaya mengkayakan dan menjutawankan orang-orang yang belajar dengan dia. Bayangkan tuan-tuan dan puan, daripada situ kita belajar tau. Jadi saya selalu bercakap tapi apa bukti dia? Dan baru-baru ni alhamdulillah dah setahun lah, masa PKP pertama, sebelum PKP pertama bulan 2 2020, saudara Najib, ada orang datang, orang Melayu Islam kita tidak ada produk, tak ada income yang banyak, datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, sebab saya ni orang akademik, saya penjawat awam, pensyarah di UKM, saya tak ada bisnes, saya memang tak pandai buat bisnes, tapi saya suka tengok orang Melayu Islam kita berjaya dalam bisnes. Jadi dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak guna nama Ustaz lah. Guna nama saya nak buat produk. Saya yang duk cakap hampir 10 tahun, lebih 10 tahun cakap tentang ekonomi orang Melayu, kena tolong orang Islam, kena tolong orang Islam, kena tolong orang Islam, tiba-tiba orang nak guna saya punya nama. Najib rasa saya nak bagi tak? Itulah Ustaz. Kan apa-apa kan guna nama ni silat bulan orang cari saya. Orang tak cari katakan si Draman guna nama saya, dia buat produk dia ada masalah, orang cari saya. Tuan-tuan, saya masa tu istikharah tau. Saya dia penjawat awam. Saya pun istikharah macam mana nak guna nama. Lah kali dia datang, saya tanya dia, bawa berbincang, kita berbincang. Bawa jumpa, saya tanya dia, jumpa kat mana? Masa tu jumpa kat ni fast food je. Saya tak kenal dia kan. Tapi dia guna lah, adalah kerabat kawan-kawan saya, dia guna. Saya pun pergi. Jumpa kali pertama, saya tanya, kau nak buat produk apa? Dia kata nak buat produk minyak wangi.
Bila sebut minyak wangi, saya kata apa bau minyak wangi? Dia kata bau-bau wangi-wangi, bunga-bunga macam tu. Saya kata kalau macam tu tak payahlah. Dekat kenduri kahwin, berlambak dapat. Tengok saya punya pemikiran lain. Saya kata tu sama, tak ada bezanya dengan yang lain. Apa pedahnya baik? Tak payah guna nama saya, guna yang ada cukup dah. Last tuan-tuan. Dia kata apa yang Ustaz minat? Saya kata saya suka oat. Oat ni minyak wangi yang ada oat. Kalau pergi ke Mekah, oat ni mahal. Dia buruk pun RM150. Sama lah Ustaz, saya jadi pun kalau suka. nanti saya hadiah satu. Saya suka. Saya memang suka oat. Tapi kalau bila pergi ke masjid, pergi ke surau, orang akan tanya, Ustaz beli kat mana? Saya nak cakap tak tergamak sebab harga mahal. Betul, saya kata Ustaz, saya beli kat Mekah macam tu je. Kalau pergi ke pejabat, saya pakai perfume biasa. Perfume dia nama apa? Ada oat juga. Gucci ada oat. Lepas tu apa nama satu lagi apa nama tu? Amosh ada oat. Tapi LV ada oat, tapi harga mahal lah, RM1,800. Yalah, kita pun ada gaji kita kat UKM, bolehlah beli minyak wangi tu setahun 2 tahun baru habis. Betul Ustaz. Bayangkan saya kata nak buat oat, diorang terkejut nak buat oat. Dia kata apa? Tak apalah kita buat. Dia buat tuan-tuan, bincang, dia bawa datang 6 jenis, akhirnya dapat satu. Bermula PKP pertama, dia orang guna nama saya DRIA, Dr. Izhar Arif. Alhamdulillah, bermula daripada PKP pertama itulah sampai hari ni, walaupun PKP, jualan mereka alhamdulillah sekarang ini sudah ada 100 orang lebih budak-budak muda yang menjadi ejen. Maknanya saya berjaya tolong anak-anak muda, anak-anak Melayu kita, orang Islam kita yang tak ada gaji. Daripada tak ada gaji, hari ini minimum gaji mereka RM1,500. Yang maksimum tuan saya cakap lah, saya dapat tahu ada seorang baru ni gaji dia sebulan RM20,000. Wow, hebat tu Ustaz, Masya Allah. Jual minyak wangi online. Tapi saya bagi tahulah, kata gunakan saya nak barang tu tak mahal, boleh milik, oat yang harga boleh milik, harga RM69 saja, 30 ml. Laku, boleh pergi ke masjid, boleh pergi ke surau, boleh pergi ke pejabat. Orang tak malu nak pakai. Tu yang laku kencang tu. Jadi saya rasa macam gembira. Maknanya PKP tak semestinya memiskinkan kita. Tetapi PKP kalau kita pandai gunakan masa yang ada, ruang yang ada, kita boleh berjaya. Alhamdulillah saya dapat tahu daripada pihak syarikat, jualan untuk 2020 pun Masya Allah memberangsangkan. Memang saya pun tak sangka boleh sampai ke tahap itu. Subhanallah. Cuma saya tegaskan kepada mereka, jangan sombong, tetapi kena sentiasa infak. Banyakkan sedekah, banyakkan zakat, jangan lupa bayar LHDN. Itu wajib saya kata. Maksudnya Ustaz, Allah Ta'ala ni nak bagi sesuatu, dia kena ada cabaran dia dulu. Maksudnya kita sebagai orang Islam, bila nampak cabaran, first kali, ini Allah bagi, aku kena think positif macam Ustaz cakap tadi, dan aku kena cari jalan macam mana boleh nak lalui benda ni. Yelah Ustaz, bayangkan Ustaz kalau kita mandi laut, tapi tak ada ombak. Kan, anak-anak kita mungkin jadi, balik jadi, apa laut ni tak ada ombak ni, tak seronok. Dan macam pesan mentor saya, Datuk Ustaz, Dr. Zain Osman, Datuk Wira cakap, dia kata, kalau kau jadi kelasi kapal, kau tak pernah ni lambung ombak, kau tak terror lagi. Kelasi kapal yang terror, yang hebat adalah yang dah lalu pelbagai jenis gelombang di laut. Barulah dia boleh diiktiraf sebagai seorang kapten kapal yang terbaik. Kan, jadi kita lalu PKP tu Ustaz, Allah Ta'ala uji bermaksud, macam Ustaz cakap tadi, adalah untuk ajar kita survive. Ajar kita berfikir bagaimana kita boleh gunakan yang ada. Mungkin macam Ustaz cakap tadi, kalau biasa berniaga offline, boleh pergi kepada online. Betul kan Ustaz? Kan Ustaz? Jadi Ustaz, agak-agak Allah Ta'ala pernah berfirman, dia kata, aku hanya bagi ujian yang kau mampu untuk handle ataupun untuk survive. Kan? Tapi ada setengah orang berpandangan, kenapalah aku ni asyik kena ujian? Kan?
Aku ni belum tentu boleh lalu benda ni. Menyebabkan kadang Ustaz, dia jadi macam hati tu jadi bersangka buruk kepada Allah dan menyebabkan dia rezeki pun tak masuk, hubungan kasih sayang cinta dengan manusia pun hilang. Mungkin dengan pasangan sebab PKP Ustaz, ramai Ustaz kata tadi yang berniaga jadi Ustaz. Yang duduk rumah pandang muka laki bini, bercerai pun ramai Ustaz. Jadi macam mana tu Ustaz? Betul. Dia sebenarnya kenapa jadi macam ni? Kerana kita tidak bermuhasabah. Apabila kita ditimpa musibah macam ni, ramai orang dia terus patah semangat. Ramai orang bila dia ditimpa musibah macam ni, dia mula kata, alah aku ni dah tak boleh buat apa dah, aku dah give up. Ini masalah dia. Allah bagi ujian bukan suruh kita give up. Bukan suruh kita patah semangat. Tetapi dia suruh kita bermuhasabah. Bermuhasabah ni kita cuba lihat balik kelemahan dan kekurangan kita ni. Dekat mana kekurangan? Dekat mana kelebihan? Kat sinilah bila kita ditimpa musibah, otak kita makin bercabang tau. Tambah-tambah kita bukan gaji bulanan. Macam saya tak apalah gaji bulanan. Tu pun otak saya berfikir macam mana nak jadi bercambah. Orang yang bisnes, otak dia lagilah orang kata apa, akan ada je. Tutup yang ni, buka yang ni. Tutup yang ni, buka yang ni. Dia akan ada cepat. Inilah yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf. Harta dia juta, ratusan juta dibekukan dekat Mekah kerana dia masuk Islam. Bila pergi dekat, berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, ni dugaan ni lagi susah tuan-tuan. Tuan-tuan sekurang-kurangnya ujian-ujian yang kena, kita taklah kaya raya, milioner macam Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari. Kita ni memang cukup-cukup makan. Cuma bila PKP, cukup je makan. Bukan cukup-cukup makan, cukup je makan. Ini orang dah macam Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari, harta tak boleh keluar 1 sen. Abdul Rahman bin Auf. Bila dia pergi, dia hanya ada 1,000 dinar saja. Ada 1,000 dinar je duit dia. Masa dia pindah ke Al-Madinah. Bayangkan dengan 1,000 dinar itu, tengok harta kena beku, tak boleh buat keluar lain, duit yang ada hanya 1,000 dinar, sampaikan orang-orang Madinah tawar nak bagi pinjam dekat dia. Tawar nak bagi rumah, tawar nak bagi tanah, tawar nak bagi bisnes, semua dia tak nak. Dia mulakan dengan 1,000 dinar. Kau bayangkan daripada 1,000 dinar tu, dia buat bisnes apa tau? Dia buat bisnes unta. Masa dia meninggal dunia, nilai unta dia saja tak kurang daripada 3 juta dinar. Kau bayangkan macam mana dia boleh. Sebab dia tak pernah patah semangat. Tetapi dia melihat bahawa apa yang Allah bagi ni, apa yang diuji ini sebagai jambatan untuk dia terus mencari rezeki. Sebab rezeki itu milik Allah. Tapi kalau kita kata rezeki itu sebab kita punya, kita yang buat, habis lah. Itu yang bila ada suami isteri bercerai. Bila dia ada bisnes dia tak boleh nak bergerak musim PKP, dia makin jatuh. Sebab dia tak bergerak. Itu sebabnya musim PKP ni kita kena tambah ilmu. Ni sekarang ni 12-14 hari tak keluar rumah kan. Ni duk tengok TV, tengok cerita kartun, tengok Charlie Chaplin, tengok cerita Melayu yang tak habis-habis tu. Lepas bercinta, bercerai, lepas tu kaya sekejap, lepas cerita Melayu yang sangat tak ke mana tu. Dah cukup tengok kepada ilmu-ilmu ni. Tengok Najib As-Sadaq, tengok Dr. Azizan punya talk, tengok pakar-pakar, orang-orang yang businessman berjaya, Datuk Daud Bakar, pakar ekonomi Islam kebangsaan, bukan saja kebangsaan, antarabangsa. Tengok macam mana motivasi mereka untuk kita bangun pada musim PKP. Kalau kita ada ilmu, kita tak patah semangat, tuan-tuan, percayalah, kita akan berjaya. Tuan-tuan, bila kita jaga kualiti, tu tengok. Bulan masa PKP ni, kita kena muhasabah. Apa kekuatan kita? Kalau kita tak ada kualiti, memang kita akan jatuh. Tapi kalau kita ada kualiti, kita ada kekuatan.
Jadi masa musim PKP kita tonjolkan kekuatan kita. Contoh, saya nak bagi contoh mudah je. Saya antara yang saya masa berlaku PKP ramai penceramah-penceramah down. Najib, memang ramai down. Sebab apa? Diorang pendapatan diorang full time dengan ceramah. Betul Ustaz. Ada juga yang mereka ini macam saya. Dia part time. Macam saya part time. Sebab saya utama saya UKM. Gaji profesor pun alhamdulillah dah cukup makan dah. Tapi tuan-tuan dan puan, saya alhamdulillah saya jaga kualiti. Ceramah saya jaga kualiti, pakaian saya jaga kualiti. Tengok ni dekat rumah ni, tengok pakai baju sampai kat atas. Saya Najib As-Sadaq pakai baju macam nak raya dah. Dia Baju jaga raya, kualiti. tak boleh nak raya. Ya, baju raya. Sebenarnya orang akan panggil saya masa musim PKP 2020, saya dapat 100 episod untuk TV yang tak dapat pada orang-orang lain. Tahniah Ustaz, saya dapat Ustaz. Alhamdulillah. Tapi bukan disebabkan saya. Disebabkan apa? Disebabkan kita minta dengan Allah Ta'ala, semayang duha jangan tinggal, semayang malam jangan tinggal, sedekah jangan lupa. Pada masa yang sama, kita tengok apa kekuatan kita yang kita boleh guna pada musim PKP. Alhamdulillah saya gunakan masa musim PKP tu. Dan apa kelemahan saya? Kelemahan saya akan baiki dan baiki. That's why, tuan-tuan dan puan, jangan malu untuk belajar. Kadang-kadang ada orang dia tengok tengok je ceramah Najib As-Sadaq, dia kata, alah, bolehlah kau pandai bercakap. Tak boleh, jangan pelekeh kat orang. Kita ni pula orang Islam ni, orang Melayu ni pula suka pelekeh orang. Jangan pelekeh. Kita belajar benda yang tak ada. Saya banyak belajar daripada Najib As-Sadaq. Saya tahu macam mana cara nak buat bisnes, macam mana kita nak promo, macam mana. Saya belajar kat situ. Jadi tak salah saya, walaupun saya profesor kat universiti, saya tak malu untuk belajar dengan orang yang tidak ada title profesor. Sebab ilmu itu berbeza-beza. Ilmu perniagaan ada dengan Najib, ada dengan Azizan Osman. Saya bukan orang bisnes, tapi saya suka tengok orang Melayu Islam kita berjaya. That's why, semua follower-follower, tolonglah bersungguh kita. Tonjolkan kekuatan, baiki kelemahan ketika kita berada di musim PKP ni. Jangan di musim PKP ni kita tonjolkan lagi kelemahan kita. Rugilah kita. Jadi itulah Ustaz cara bagaimana untuk kita nak menangani bila Allah Ta'ala bagi ujian, dia akan jadi masalah sekiranya kita tidak ada ilmu. Sebab nanti kita tak nampak laluan tu. Samalah juga bila kita bagi orang yang tak reti berenang pergi ke laut, memang ke laut lah dia tak jumpa lah. Mungkin dia lemas di dalam ujian tu. Tetapi bagi mereka yang dia belajar, dia dah persiapkan diri, dia berenang, maka dia dah boleh lalu ombak mana yang datang pun dia dapat berenang dan boleh sampai ke tempat yang dia perlu selamatkan diri dia, insya-Allah. Masya-Allah. Saya nak terima kasih Ustaz untuk round yang pertama ni Ustaz. Round pertama ni pun saya kira, saya yakin anda semua follower-follower, sahabat-sahabat online saya mendapat sesuatu. Dan saya ada lagi soalan yang penting ni nak ditanyakan ni. Kita ada lagi masa sedikit lagi dengan Al-Ustaz yang juga merupakan seorang pensyarah kanan di bahagian Fiqh Fatwa Ustaz di Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia. Bukan calang-calang tokoh yang kami bawakan kepada anda malam ni. Saya harap anda dapat stay sebab kita akan ada break sebentar dan kita bertemu selepas ini. Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dilaksanakan di seluruh negara dengan larangan parah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Najib As-Sadaq, online rocket marketing expert. Saya faham cabaran bisnes ketika PKP, terutamanya 3.0 yang tak menentu menyebabkan ramai usahawan yang struggle. Yelah, bisnes kadang-kadang boleh buka, kadang-kadang kena tutup. Kadang-kadang SOP ketat, kadang-kadang dilonggarkan. Saya faham ramai sangat usahawan yang terpaksa menanggung kerugian. Saya sendiri bersimpati bila nampak ada banyak bisnes yang tutup di depan mata saya. Sebab itu, saya nampak sekarang ni ramai orang cuba dan terpaksa onlinekan bisnes dia. Tapi
Di sini tak boleh nak tarik pelanggan. Dia tak tahu cara online macam mana. Buat posting pun tak dapat respon. Krik-krik. Bahaya kalau anda tak buat apa-apa tindakan. Sebab yang pertama, sale akan menurun. Pelanggan tak datang kedai sebab tak boleh nak datang kedai dan dia tak tahu anda ada kedai online. Yang kedua, anda keluarkan banyak kos tetapi tidak ada pulangan dan melebur. Sebab stok tak berjalan, pelanggan tak dapat nak beli produk anda. Yang ketiga, anda dah buat macam-macam tetapi tak ada hasil dan mungkin mengakibatkan anda terpaksa tutup bisnes anda. Kebimbangan saya adalah bila bisnes tak survive, anda mungkin mengalami tekanan sebab tak ada jualan, modal anda melebur. Saya risau, takut ramai yang bergaduh dengan pasangan. Saya risau juga ramai yang akan mungkin mengecewakan ahli keluarga dia dan mungkin dia akan dihina atau dicerca oleh orang sekeliling dia. Apa kita nak buat? Macam mana nak hadapi situasi PKP yang mencabar ni? Boleh ke boleh kalau saya kongsikan dua kisah peniaga yang telah pun kami bantu. Yang pertama, saudara Khairul Mazuki ataupun orang panggil dia Zuki. Seorang anak muda yang buat bisnes, habis belajar buat bisnes sebab tak sanggup nak tengok mak dia bangun pagi seawal 4:30 pagi, kena buat sesuatu untuk survival keluarga dan dia menyaksikan mak dia buat macam-macam tapi tidak menjadi dan dia tak nak tengok mak dia terus struggle, tak nak susah angkat barang demi nak menyara adik-beradik dia. Dari situ, anak muda ni mulakan bisnes daripada zero walaupun pada awalnya dia hanya capai RM500 je sale. Kadang-kadang 800. Bila dia mula join dan belajar di dalam kelas RPM nak tarik pelanggan, bisnes dia mula meningkat sebab dia dah mula betulkan copywriting dia, strategi pemasaran dia. Alhamdulillah, jualan dia meningkat daripada 1,000 meningkat sehingga ke 87,000 sebulan dan sekarang Alhamdulillah berkat dia konsisten tuntut ilmu, dia mencapai 100,000 ke 300,000 sebulan dan Alhamdulillah tahun ini sehingga Mei, jualan yang terkumpul dia telah buat adalah sebanyak 2.5 juta. Seorang lagi peniaga dan anak murid saya yang saya bantu adalah Puan Nur Atika Zalani yang berada di Alostar Kedah, owner kepada brand Rizka dan menjual kasut je. Dulu dia terpaksa susah payah berniaga di pasar malam, di uptown, struggle macam peniaga lain, terpaksa berniaga sampai tengah malam, struggle untuk naikkan sale dan berniaga masih tak untung sehingga terpaksa jual motor, jual beg, terpaksa korek duit anak untuk bayar sewa dan gaji bekerja. Alhamdulillah tahun lepas ketika PKP dia masuk ke kelas join RPM 2 hari. Alhamdulillah jualan dia meningkat daripada hanya 4 ke 5,000 sebulan meningkat kepada 100 ke 300,000 sebulan dan saya paling gembira bila melihat sale dia tahun ini sehingga Mei 2021 adalah berjumlah 2.47 juta ringgit. Adakah dah terlambat untuk kita selamatkan bisnes sekarang? Jawapannya tidak. Bisnes anda masih ada harapan, masih boleh diselamatkan dan terus survive. Saya dan tim Momentum Internet bersolidariti untuk membantu ramai peniaga-peniaga di luar sana yang terkesan dengan PKP. Apa kunci untuk nak selamatkan bisnes anda sekarang? Yang pertama, betulkan cara kita tarik pelanggan dalam online. Yang kedua, betulkan copywriting ayat power supaya boleh buatkan pelanggan berebut produk anda. Yang ketiga, anda adjust copywriting supaya pelanggan cepat jatuh hati kepada anda. Yang keempat, betulkan teknik untuk pelanggan datang lagi beli berkali-kali. Jadi, demi membantu anda usahawan atau peniaga di luar sana yang terkesan, saya nak jemput anda untuk bersama-sama dalam bimbingan selama 30 hari iaitu dalam Roket Pemasaran Momentum Nak Tarik Pelanggan edisi copywriting ayat power yang akan bantu anda betulkan cara menulis copywriting dan tarik pelanggan supaya bisnes anda dapat diselamatkan dan terus survive walaupun dalam keadaan PKP. Dan kelas ini akan bermula seawal 5 Jun tetapi kemuncaknya adalah pada 26 dan 27 Jun 2021 Sabtu dan Ahad dan kita adakan secara virtual online melalui platform Zoom. Agak-agak berapakah kos agaknya untuk menyertai bimbingan selama 30 hari ini demi membantu survival anda dalam perniagaan? Kalau dikira nilainya adalah RM10,000 tetapi demi membantu anda hanya perlu keluarkan kos RM10 sahaja. Ya, RM10 dan saya buka kepada 1,000 orang peniaga dan usahawan yang terawal mendaftar untuk sesi RPM kali ini. Dan apakah yang anda dapat? Yang pertama sekali, anda akan dapat join kemuncak RPM pada 26 dan 27 Jun. Yang kedua, anda akan dapat kelas persediaan sebanyak 4 kali. Yang ketiga, anda akan dibimbing melalui Telegram channel yang akan
membantu anda, yang akan kami engage dengan anda. Yang keempat, kami berikan anda e-book 10 strategi roketkan sales. Yang kelima, 6 e-book untuk buatkan orang rebut bukan cabut. Macam banyakkan bonus kami berikan demi membantu anda survive dan terus meroket walaupun dalam keadaan PKP. Apa kata bertindak sekarang? Klik link yang kami berikan ni, iaitu naktarikpelanggan.com. Anda dah lihat betapa ramainya usahawan yang kami bantu, dan saya harap anda adalah the next yang kami akan bantu sepanjang PKP 3.0 kali ini. Kita jumpa dalam sesi Roket Pemasaran Momentum. Okey, baik, alhamdulillah, syukur kita kembali semula ke slot rancangan Aku Kaya Beriman, dan bersama-sama kita pada hari ini Ustaz Datuk Dr. Haji Muhammad Izzat Arif yang masih lagi bersama-sama dengan kita pada hari ini, insya-Allah. Dan saya ada soalan ni Ustaz nak bertanyakan kepada Ustaz, iaitu kan kita ni semua dalam ni Ustaz ada ramai golongan peniaga. Mungkin ada sekarang yang ada fasa orang kata Ustaz budak baru nak up. Dia berniaga baru nak up. Dia tak tahu nak berniaga, dia baru je ada kesempatan mulakan bisnes tu. Okey, dan mungkin mereka juga akan melalui fasa yang satu hari nanti mereka ini akan jadi orang yang have orang kata. Orang yang berpangkat Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh beritahu sebelum mereka melalui pada zaman tu, kita melihat terlalu ramai manusia yang dikurniakan kekayaan, contohnya seperti kisah Qarun yang terpahat di dalam Al-Quran, yang bila dia kaya Allah Ta'ala bagi rezeki, jadi ujian pula kepada dia. Jadi kepada para peniaga ni, insya-Allah, saya kira pada musim PKP ni peluang terlalu besar Ustaz, bila saya kira congak daripada apa yang diumumkan Perdana Menteri baru ni, Pemerkasa Plus, jumlah duit yang dikeluarkan dan purchasing power yang akan rakyat ada dalam tahun 2021 bernilai, kalau campur bantuan prihatin, ada moratorium, ada ICNAR, ada Air Lestari, total keseluruhannya Ustaz ada 112.2 bilion, insya-Allah. Bermaksud ini peluang, macam Ustaz kata tadi, Ustaz yang terlibat dengan bisnes jual oat ni memang best sangat bau dia, pun mampu berdiri dan mencapai jualan yang bagus. Dan saya kira ramai usahawan kalau mereka belajar seperti apa yang Ustaz pesan tadi, kita belajar, pasti kita boleh upgrade diri kita. Jadi Ustaz, apakah yang mereka perlu sediakan supaya mereka ni menjadi orang yang bila dia bagi harta, dia boleh melalui ujian. Maksud saya Ustaz, apa ujian bagi orang yang ada harta ni Ustaz? Supaya mereka nanti boleh lalu saat mereka ada harta nanti. Silakan Ustaz. Okey, apakah ujian-ujian yang selalu akan kita lalui apabila kita diuji, ya, saya katakan diuji dengan harta dan kekayaan. Pertama, kita akan diuji dengan sombong. Itu sebabnya bila kita dah ada nikmat, kita ada kaya sikit, kita ada pangkat sikit, jangan sombong. Sebab bila kita sombong, orang pun akan lari. Lepas tu nak dapat bantuan pun susah. Siapa nak bantu kita sebab kita menyombong. Sebab ingat kita ingat bahawa bila kita, orang kata apa, kita kaya ni kita tak perlu bantuan. Tak, lagi kamu kaya, lagi banyak bantuan kamu diperlukan. Cuba tengok tu orang-orang businessman besar-besar tu. Dia akan ada satu manager. Manager tu bahagian apa tau? Bahagian orang kata apa, komunikasi, dan juga bahagian ni yang buat apa ni, yang buat sale ni, apa nama tu ni Najib? Kalau kita buat bisnes, dia akan ada marketing. Marketing manager. Dia orang ni ada yang bahagian komunikasi, akan ada manager bahagian marketing. Marketing ni dia tak boleh duduk kat situ kalau kau tak reti kawan orang. Nak jadi businessman, nak jadi businesswoman, kau punya marketing hancur, kau punya cara cakap dengan orang hancur, kau bercakap dengan orang sombong, wabillahi taufik, lingkup bisnes tu. Tu sebabnya pertama sekali bila kamu ada kekayaan, kamu ada duit, kamu jangan sombong. Kamu kena be humble, jadi orang yang tawaduk. Bila kamu tawaduk, kamu kaya, kamu have pun, orang akan tolong kamu bila kamu susah. Ingat, kita ni kalau kita ada have, kita belagak-belagak pun, apa-apa pun kita tetap kena bantuan orang juga. Nak hidupkan
lesen. Nak hidupkan lesen, mesti apa? Mesti jumpa JPJ. Tetap Betul Ustaz. kita kena buat baik dengan JPJ tu. Kalau kita bawa kereta mewah, macam Najib ada kereta mewah, Alhamdulillah. Ya, bawa kereta laju. Walaupun kereta tu kalau ikutkan kiraan kena 200 km sejam. Baru sesuai dengan nama dia. Tapi kalau kita bawa 200, wabillahi taufik, saman datang bertingkat-tingkat. Jadi, nak bayar saman, mesti kena jumpa polis. Betul tak? Jadi maknanya, kita ni akan berhubung dengan manusia. Jadi jangan sombong bila kita dah ada nikmat. Itu ujian yang paling besar yang Allah akan bagi. Firaun, hancurnya Firaun sebab sombong. Qarun, hancurnya Qarun disebabkan sombong. Jadi itu sebabnya kena beringat. Yang kedua, lalai. Bila kamu ada nikmat, kamu mula lalai. Dia lalai kat mana tau? Dia akan lalai untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru naik sikit daripada kereta Myvi kepada Honda Accord ataupun Honda Civic. Orang muda ni Honda Civic je. Dia tengok Honda Civic, dia bila baru nak up ni, dia Honda Civic tu dia punya aim dia. Lepas tu dia akan naik sikit kepada BMW. Orang muda biasalah. Dia lepas tu dia up sikit dia naik itu. Zaman kita dulu Ustaz, Civic mayat dia panggil Ustaz. Civic mayat. Jadi maknanya orang muda dia naik daripada kereta Myvi pun naik up sikit je. Honda Civic dia terus jadi. Dulu masa Myvi singgah jugalah sembahyang Jumaat. Singgahlah juga sembahyang subuh berjemaah dekat masjid dan surau. Zohor ke asar, bila naik Honda mayat ni, nampak masjid pun dia jeling pun tidak. Bila tanya, tak datang masjid lama dah. Sibuk lah sekarang ni. Sekarang ni bisnes makin baik. Kau lupa yang bagi baik itu adalah Allah Ta'ala, bukan kau buat kerja sendiri. Ingatnya semua orang boleh berjaya ke kalau bukan dengan izin Allah Ta'ala? Ustaz jual minyak wangi boleh lah. Ustaz jual, saya ni duta je. Tapi saya selalu bagi nasihat kepada pengurusan-pengurusan agar belajar dengan Dr. Azizan. Memang dia orang masuk kelas Dr. Azizan pun. Itu yang bisnes bagus tu sebab dia ikut sistem. Saya duta. Tapi dia kata ustaz boleh lah jadi duta produk tu naik. Tak. Berapa ramai yang jual oat tak jalan. Artis-artis terkenal. Jual oat, jual minyak wangi. Semua wabillahi taufik lingkup. Tak jalan. Produk dia pun ada banyak lagi kat store tu. Tapi sebenarnya hubungan dengan Allah tu penting. Itu sebabnya kita ni walaupun kita dah berjaya macam mana pun, jangan lupa jaga Allah Ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kau jaga Allah, Allah jaga kamu. Ni masalah dia bila kita dah kaya sikit, baru naik up sikit dah mula tak jaga Allah Ta'ala. Dulu pakai tudung elok-elok, jaga aurat bawah dada. Bila dah up sikit ni, dah mula tudung tu dah ke atas sikit dah. Maklumlah nak tunjukkan dia punya ninong tu. Orang kata apa? Macam Ultraman tu dia punya kalung dia kan. Maklumlah kalung mahal, duit dah ada, dah menunjuk dah pula. Jadi maksudnya dia jadi lalai kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu jaga aurat sebab tak kaya. Bila dah kaya ni, aurat pun tak ke mana sebab dia tak jaga dah apa yang Allah suruh. Kenapa dia tak jaga? Sebab dia lalai. Nombor 3, antara ujian yang Allah akan uji kita ini bila kita dah kaya, kita jadi kurang menyebut Alhamdulillah. Ini cukup bahaya. Very simple Najib. Bila orang tanya macam mana bisnes sekarang ni? Hebat. Sekarang I punya I punya bisnes sangat bagus lah. I pun tak tahulah. Semenjak I mempunyai kawan-kawan yang hebat, my friends, my group, dia dah mula my group, my friend. Dia lupa yang bagi ni Allah. Sebutlah satu perkataan, Alhamdulillah. Semuanya berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Tak boleh ke sebut elok-elok bila orang tanya macam mana bisnes? Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ini semua berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada saya. Saya hanya tolong cari je. Allah sediakan saya, Allah buka laluan cari. Tu je. Itu sebabnya kena ingat. Sebut Alhamdulillah. Bukan kejayaan itu bukan 100% daripada kamu. Tapi disebabkan apa? Disebabkan
barakah yang Allah turunkan untuk kamu sehingga Allah buka laluan-laluan yang dipermudahkan. Tu dia. Jadi 3 ujian tu kena jaga. Bila kita dah mula ada have ataupun dah mula ada, orang kata apa, dah mula ada duit lah. Kadang-kadang ni Najib, orang ni bila dah ada duit sikit, dia mulalah menunjuk dia punya makan. Dulu makan nasi bungkus je. Oh, sekarang ni orang hantar nasi bungkus. Oh, yuck. I ni tak boleh makan lah nasi bungkus. I ni orang diet. Amboi. Dia tunjuk makanan diet dia tu, harga makanan diet seorang dia saja pun dah 40-90 ringgit. Tuan-tuan, jangan terasa orang susah. Kena ingat, walaupun kita kaya, kita dah ada duit, orang bawah kita masih sedang nak menaik. Jadi jaga kita punya ejen punya hati. Bila kita jaga hati ejen akan doakan kita. Maka barulah kita akan jadi kaya. InsyaAllah. Jadi baik Ustaz. Jadi kiranya kalau kita ni nak berjaya, jangan lupa kita hubungan kita. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia tu kena jaga. Macam Ustaz kata tadi kan, bila kita kata sombong. Yes, kadang-kadang hari ni manusia dinilaikan Ustaz, dia punya PL terbaru adalah kau punya Facebook, Instagram berapa follower. Tu satu hal. Kau tengok aku sekali post banyak like. Like yang dikejarnya Ustaz bukannya message tu. Kadang-kadang dia buat muka tak tahulah, dia buat TikTok tak apa ke benda Ustaz, sengih-sengih, make up berapa, aku berjuta view. Tapi hakikatnya lupa bahawa apa saja yang Allah beri ni, nikmat social media ke apa, sebenarnya adakah kita ingat kepada Allah ataupun tidak? Itu je, bukan yang saya rasa yang Ustaz tadi nak sampaikan. Okey Ustaz. Tapi ada satu lagi kes Ustaz. Ni kelemahan bangsa kita Ustaz, yang menganggap wang ini adalah ibu kepada segala kejahatan. Dia kata, yelah kalau Ustaz tengoklah cerita drama Melayu Ustaz, dia top dia pukul 7 Ustaz, maghrib. Dan itulah apa, suami kucing sotong lah, apa benda lah, macam-macam tajuk lah Ustaz. Saya pun tak sempat nak menengok. Okey, kan, macam-macam drama dia, tapi jarang nak tunjukkan macam kalau kaya itu baik. Macam contoh Abdul Rahman bin Auf Ustaz ceritakan tadi. Kita melihat Saidina Abu Bakar. Kita melihat sahabat-sahabat Nabi yang kaya dunia, tapi ketika meninggal wafat, mereka ini miskin sebab seluruh harta dah infak. Tapi kita, dia dah hidup miskin, matinya lagi miskin. Dan menganggap pula wang adalah ibu kepada segala kejahatan, yang menyebabkan bangsa kita Ustaz, antara yang kurang wang, tidak ada wang simpanan, tidak ada wang untuk nak disedekahkan, diinfakkan Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh bantu untuk bangsa kita ni clear betul-betul, kan, apa punca kejahatan, wang ke atau manusia yang pegang wang tu, ataupun manusia yang berwang. Mungkin Ustaz boleh bantu kita cleansing sikit kepala otak kita ni. Okey, ramai orang silap, betul Najib, ramai orang silap. Tambah-tambah orang Islam kita ni, yang mana mereka menganggap bahawa kaya itu akan menyebabkan kita masuk neraka. Tak betul. Kalau kita baca Quran, dalam Quran banyak cerita tentang sedekah, banyak cerita tentang zakat, banyak cerita tentang wakaf, banyak cerita tentang infak, banyak cerita tentang bagi makan, banyak cerita tentang fakir miskin. Dan dia suruh kita alert terhadap orang fakir miskin. Macam mana tuan-tuan perempuan, Islam suruh tengok semua tu, bagi infak, bagi makan, bagi wakaf, tapi kita tak ada duit. Tu dah tak betul dah. Maknanya Islam suruh kita kaya. Faham Quran tu betul. Kaya untuk apa? Kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu untuk sampai ke akhirat. Bila awak ada kekayaan, awak boleh guna duit tu untuk infak. Macam contoh ni, program saudara Haji Najib As-Sadaq. Bayangkan dia boleh infak, CSR dia buat satu program, dia infak, dia panggil penceramah, dia panggil motivator yang baik-baik untuk kongsi ilmu pada masyarakat semua. Kalau orang ni tak ada duit, dia tak boleh buat semua ni. Dia nak bayar cameraman, nak bayar sound system, nak bayar kamera. Ni kenapa kamera saya tak berapa cantik, kamera Najib Sadaq cantik? Sebab dia punya team bagus. Lampu saya rasa ada 3 ke 4 tu. Saya ada 1 lampu.
Ni pun saya beli yang mahal. Tak, bila lawan dengan Najib Sadok tak jalan. Cantik dia Lampu lagi. ada 7 Ustaz. 7 lampu. Ambil kau. 7. Ambil. Patutlah cantik. Semua budak-budak. Itu semua kos. Kita ni tak batas. Betul. Itu semua kos. Kos itu dibayar oleh saudara Najib, syarikat saudara Najib kepada mereka ini, bagi duit gaji kepada mereka untuk mereka sara keluarga. Maknanya situ pun dia inflah. Ini dipanggil jihad ekonomi oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jihad ekonomi. Kalaulah orang Islam kita ni miskin, bila kita nak lawan tu Yahudi laknatullahi alaih. Macam mana nak lawan Israel tu? Ni sekarang ni kita buat kutipan untuk Palestin. Berapa juta? Hampir 20 juta lebih kita nak hantar ke Palestin. Duit siapa? Duit orang Islam kita. Kalau kita ni miskin, macam mana nak sampai ke sana? Macam mana nak sampai duit tu ke sana? Macam mana nak bantu kawan-kawan kita kat Syria, kat Palestin? Maknanya duit itu penting. Jadi kalau orang kata duit itu punca kepada segala maksiat, itu salah. Macam kereta lah. Kereta punca matinya orang dekat jalan raya. Bukan salah kereta, salah pembawa kereta. Tak boleh nak haramkan kereta, sebab kereta tu keperluan. Jadi dengan kereta itu, kita kalau gunakan pada tempat yang betul, betul lah jadinya. Contoh, orang beli kereta Chevrolet. Ya, sebut Chevrolet, orang kampung panggil Chevrolet. Ya, sebab dia punya lambang tu lambang salib kan. Ramai tanya saya, dia kata, Ustaz, boleh ke pakai kereta Chevrolet ni? Orang kampung. Kenapa? Ada salib. Kereta tu kafir. Keretanya kafir ke dia? Lepas tu kebetulan pula orang yang beli tu geng masjid, AJK masjid. Dia kata apa? Alhamdulillah semenjak beli dah 5 tahun ni, kereta ni masuk Islam lama dah, dia kata. Tiap-tiap hari pergi masjid. Jadi maknanya kereta tu bukan, itu hanya alat, tapi kita yang menggunakan kereta tu ke mana. Sama juga macam duit, harta. Kita yang guna duit tu ke mana? Bila kita ada duit, kita boleh infak. Bila kita ada duit, kita boleh bersedekah. Kita ada duit, kita boleh wakaf. Tu, sahabat-sahabat Nabi, 10 Asyrul Mubashirina fil Jannah. 10 orang tu sahabat Nabi yang confirm masuk syurga. 7 daripadanya adalah jutawan, tuan-tuan. Jutawan. Maknanya Nabi dikelilingi jutawan-jutawan yang banyak infak untuk agama sampai hari ini. Allahu Rabbi. Jadi kalau tak ada duit, macam mana? Jadi sebabnya orang Islam kena kaya. Tetapi bila kaya, beriman. Bukannya kaya, nyombong. Wallahualam. Maksudnya bukanlah salah duit. Kalau duit tu salah, pegang duit sekarang RM50. Pegang, cuba pegang sekarang. Jahat tak agak-agak? Dia kalau dibawakan ke masjid, dia sedekah tabung, dia masuk. Bukannya tabung lalu tu dia senyum, Ustaz. Kau kenapa senyum? Sedekah. Tak boleh. Palestin memerlukan duit, memerlukan sumbangan kita. Tapi kalau 50 dibawanya pergi nombor ekor, maksiat kan adalah sebab yang membawa tu tadi, bukan sebab alat ni tadi. Betul juga saya terfikir, ya Ustaz, saya pun terlama tertanya juga. Kereta lambang salib tu tapi kalau dia dah masuk Islam di masjid, tak apalah, insya-Allah. Okey, bukan sebab alat. Apa macam tu, kita nak macam mana orang Islam tak keluar? Waktu orang Islam keluarlah lambang bulan sabit. Kan? So, that's why lah kenapa kita memperjuangkan Ustaz untuk orang kita, orang Islam kita boleh berniaga dengan betul, boleh jalankan tanggungjawab zakat perniagaannya, dia bayar income tax di Malaysia, LHDN-nya, insya-Allah. Dan kami pun sendiri Ustaz, alhamdulillah baru ni kami pun bersyukur sebab kami dapat bantu para usahawan kita buka launching pendaftaran baru ni Ustaz, untuk mereka dapat bimbingan kelas selama 30 hari Ustaz. Dengan yuran hanya RM10 kami charge. Inilah yang kami dapat buat bila kita ada sedikit, orang kata, simpanan, ada sedikit rezeki, maka kelas 30 hari, mana ada tuition kat dalam Malaysia ni. Sekolah rendah pun tak boleh dapat 30 hari RM10. 500. Ini kita bagi. Anak saya 500 sebulan. Betul Ustaz, duit ngajinya lagi kan. Betul. Itu 2 orang dah kat 1,000.
Betul. Jadi kami berikan supaya mereka dapat menyara keluarga, dapat menyara pengajian anak-anak dan diri masing-masing. Baiklah Ustaz, sebagai penutup kesimpulannya Ustaz, untuk topik kita pada hari ini iaitu PKP, peluang ataupun halangan untuk kita berjaya. Mungkin Ustaz boleh buatkan sedikit kesimpulan dan saya harap penonton-penonton masih lagi stay tune dengar sampai habis. Orang yang berjaya ni, buat pesan guru saya, mentor saya, dia buat sesuatu dia akan buat sampai habis. Orang gagal dia pandai mula tapi dia tak reti nak menghabiskan. Sikit je lagi ni, sikit stay tune, teruskan share, teruskan tag kawan-kawan yang mungkin menjadi satu peringatan dan hadiah dalam bentuk ilmu kepada mereka. Jadi Ustaz mungkin boleh buatkan kesimpulan tentang topik yang kita bincangkan pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Ada dua benda yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan, khususnya di musim COVID-19 yang kita tak tahu bila berakhir. Pertama, pertingkat strategi di musim COVID-19 terhadap bisnes yang kita buat. Semua kerja-kerja yang kita buat, strategi dipertingkatkan. Apa yang terlebih kita jaga elok-elok agar tidak tersasar. Itu penting. Strategi sangat penting. Jadi kalau kita pandai atur strategi, kita atur strategi dengan ilmu, kita atur strategi dengan nasihat-nasihat yang baik, insya-Allah percayalah PKP adalah peluang untuk kita menjana keuangan dengan cara yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, untuk pastikan kita ini orang kata apa, berada di musim PKP, musim COVID-19, kita boleh berjaya dunia, berjaya akhirat dan menjadi orang kaya yang beriman. Istaqim kama umir. Jagalah, istiqamahlah dengan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Maka nak tahu apa yang Allah dan Rasul suruh, bacalah Al-Quran, fahamilah Al-Quran, belajarlah hadis-hadis Nabi, fahami nasihat-nasihat Nabi. InsyaAllah awak tidak akan miskin dunia, miskin akhirat. Tetapi awak akan kaya dunia, kaya akhirat. Kerana kaya kamu di dunia, kaya yang beriman. Wallahu a'lam. Allah, hebat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz kan atas apa nasihat-nasihat yang Ustaz berikan kepada kita hari ini. Yang saya kira kalau anda sedang menonton, semua ini bukan kebetulan. Semua ini Allah Ta'ala dah aturkan, Allah Ta'ala dah izinkan kita. Maksudnya bila anda mendengar pesanan-pesanan daripada Ustaz Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar pada hari ini adalah sebenarnya sebagai Allah Ta'ala takkan nak hantar malaikat kat kita kan Ustaz kan, tiba-tiba Jibril keluar, pengsan kau, pitam kau nanti. Tapi dihantar melalui seseorang manusia yang menyebut pada hari ini dan kita dengar, bermaksud Allah Ta'ala pilih kita. Antara 32 juta rakyat Malaysia hari ini, kita dipilih untuk mendengar perkongsian pada kali ini. Dan untuk akhirnya, saya nak minta jasa baik daripada Al-Ustaz, berkat daripada ilmu Ustaz mengajar ramai orang, berkatnya Ustaz sebagai seorang profesor, sebagai seorang guru yang mengajar. Saya kira doa seorang guru ini antara yang Allah Ta'ala pandang. Kita semua hari ini adalah sebagai, kita kira adalah sebagai anak murid atau pelajar kepada Ustaz, dan kita nak minta jasa baik Ustaz untuk membacakan doa ringkas kepada kita semua yang sedang mengikuti sesi pada kali ini. Tafadhal mashkura, dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ja'alna minal aghniya'i wal athriya wa la taj'alna minal fuqara wal masakin fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Taala mengangkat dan memandang doa kita saat kita sedang dilanda ujian. Saat ini yang terbaik saya kira untuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Taala makbulkan doa kita semua. Dan sekali lagi Ustaz Al-Ustaz Datuk Dr. Haji Muhammad Izzat Arif, saya selaku CEO Momentum Internet mewakili juga tim Momentum Internet dan semua penonton yang melihat pada hari ini menonton, mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini yang saya rasa sangat menarik. Saya juga sekali lagi sangat appreciate momen ni dapat bercakap direct dengan Ustaz hari ini yang kita adakan secara santai sahaja. Dan mudah-mudahan akan datang kita akan membawakan lebih ramai lagi tokoh-tokoh yang hebat-hebat untuk berkongsi, bercakap dengan kita. Dan saya juga doakan anda semua supaya kita dapat sama-sama menjadi hamba Allah yang baik. Sebab perniagaan kita membawa kepada kebaikan kepada ramai orang keliling kita, insya-Allah. Dan saya dengar ada pesanan daripada MC kita, mungkin ada hadiah yang kami nak berikan. Ada sesuatu macam biasalah, kita biasa takkan lepaskan anda macam tu je. Pasti ada sesuatu hadiah yang kami sentiasa berikan kepada anda. Jadi anda kena stay tune sekejap je, mungkin 2 minit 3 minit untuk mendengar pesanan daripada pengurusi majlis kita malam ni. Saya dengan ini minta maaf, ampun maaf diminta sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Saya sendiri pun memaafkan anda semua. Saya pun minta anda maafkan kiranya saya ada terkurang tersilap. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada masa ataupun program Aku Kaya Beriman yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.